2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 1 iaitu kumpulan Itqan akan membentangkan tajuk peranan dan tanggungjawab Naqibat Akifi dalam melahirkan J12K dalam kalangan ahli usrah. Kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Umi Kalsum Ismail, Nur Atikah Azhar dan Putri Fatin Syuhada Megat Muhammad Alim. Pertama sekali kita lihat kepada maksud Akifi. Akifi adalah ringkasan daripada perkataan alim, haraki dan sufi. Alim bermaksud berilmu dan sentiasa meningkatkan ilmu. Manakala haraki pula bermaksud partisipasi dalam gerakan jemaah Islam atau menggerakkan aktiviti masyarakat. Dan sufi pula bermaksud memiliki pegangan agama yang kuat dan sentiasa berusaha meningkatkannya. Ketiga-tiga elemen ini sangat penting dalam diri seorang pejuang ataupun ahli gerakan dalam jemaah ini supaya rohani dan supaya seimbang daripada aspek rohani dan jasmani. Kita masuk seterusnya kepada peranan dan tanggungjawab Naqibat Akifi dalam melahirkan J12K dalam kalangan ahli usrah. Naqibat Akifi ini seharusnya menjadi pemangkin bagi melahirkan J12K, iaitu Naqibat ini mestilah menjadi seseorang yang berusaha untuk melahirkan orang-orang di bawahnya ataupun ahli-ahli usrah di bawahnya yang akan meneruskan perjuangan Islam ini. Yang pertama, apakah peranan dan tanggungjawab Naqibat ini bagi memastikan kelangsungan J12K, iaitu menjelaskan matlamat hidup. Iaitu apa matlamat hidup yang perlu dijelaskan dalam kalangan ahli usrah adalah Allah adalah tujuan kami, Rasulullah teladan kami, Al-Quran pedoman kami, jihad adalah jalan juang kami, mati di jalan Allah adalah cita-cita tertinggi kami. Kemudian, poin yang kedua adalah memantau mutabaah amal. Kalau dalam PAS ini, dalam kita muslimat ini, kita ada, dalam PAS ini ada aplikasi My Mutabaah. Jadi kita gunakan aplikasi My Mutabaah ini dengan efisien. Tanda dan menjadikan My Mutabaah ini sebagai panduan kita apa yang perlu kita lakukan amalan harian. Okey, kemudian menggalakkan, Naqibat ini mesti menggalakkan ahli-ahli usrah supaya melakukan amal ibadat sunat seperti puasa sunat, solat sunat dan sebagainya. Menggalakkan tu supaya ahli usrah ni ada motivasi untuk terus melakukan amalan-amalan sunat di samping amalan wajib diteruskan dan dibuat tanpa culas. Okey, poin yang seterusnya adalah membawa agenda pentarbiahan PAS sebagai gerakan Islam. Ini tidak dapat tidak, agenda pentarbiahan PAS ini memang tak boleh lari dalam sepanjang jalan juang kita. PAS bukan sahaja parti siasah tetapi juga meliputi dakwah dan tarbiyah. Memastikan perjalanan usrah seiring dengan pembinaan jemaah dan organisasi. Tak boleh nak bawa usrah sendiri-sendiri tanpa bermatlamatkan apa yang jemaah nak. Jadi apa yang Naqibat perlu buat adalah membawa agenda pentadbiran jemaah ni, jemaah PAS ini sebagai gerakan Islam dan tidak dia kena pastikan ahli usrah tu faham bahawa PAS ini bukan sekadar semata-mata politik masuk pilihan raya, tetapi PAS juga dibawa, selain bawa siasat, juga PAS ini berdakwah dan juga membawa tarbiyah. Okay, seterusnya saya jemput Atikah Azhar untuk poin seterusnya. Okay, terima kasih Umi. Kita akan tanggungjawab dan peranan yang seterusnya. Sebagai Naqibat Akifi, kita perlulah sentiasa menggalakkan, menyuburkan ukhuwah dan mahabbah dalam kalangan ahli usrah, kerana daripada ukhuwah dan mahabbah yang kukuh ini akan memastikan bahawa anak-anak usrah kita akan sentiasa beriltizam untuk menghadiri usrah. Kadang-kadang disebabkan kita kurang menitik beratkan ukhuwah dan mahabbah di dalam usrah, maka usrah hanya menjadi medan untuk berkongsi ilmu sahaja tanpa ada sisi emosinya, empatinya, simpatinya kepada ahli usrah. Jadi penting dalam kita mengekalkan ukhuwah sebagaimana dalam ayat Al-Quran ada mengatakan bahawa
Allah berfirman, sesungguhnya setiap orang Muslim itu adalah bersaudara. Kerana kita ini bersaudara di atas nama akidah, iaitu Islam. Bukan kerana adik-beradik, bukan kerana itu sahaja, lebih daripada itu. Kerana terikatan akidah itu menyebabkan kita ini saudara. Jadi penting untuk mengekalkan ukhuwah. Jadi peranan Nakibat Akifi dalam memastikan ukhuwah dan mahabbah sentiasa subur dalam kalangan ahli usrah bagi memastikan usrah dijalankan dengan penuh iltizam dan mengikut manhaj yang telah ditetapkan oleh Lajnah Tarbiyah dan Pengkaderan. Seterusnya di samping itu, usrah juga adalah medan untuk kita mencungkil bakat ahli usrah. Di sinilah kita dapat mengetahui bahawa ada di dalam kalangan ahli usrah kita itu mampu untuk menjadi seorang pemimpin, mampu untuk menjadi seorang moderator, mampu untuk menjadi seorang seorang yang berada dari sudut seni. Contohnya ada bakat menyanyi, bakat berpantun, bakat berpidato. Kerana apa? Di dalam kita punya elemen usrah, kita ada kita punya perbentangan-perbentangan yang berbentuk forum, ada juga perbentangan-perbentangan yang berbentuk berbentuk yang kita kata lebih santai. Jadi kita daripada situ, daripada pengamalan usrah, daripada usrah sendiri kita boleh nampak di kalangan ahli usrah kita ni ada bakat-bakat tertentu, dan tidak mustahil juga dalam kalangan ahli usrah ni juga ada juga yang kita boleh dapat tahu kata mereka ini adalah orang yang berbakat dalam memasak. Jadi benda itu adalah satu benda yang kita tidak dapat mengenali seseorang itu melalui channel usrah. Dan macam mana kita nak kaitkan pula dengan melahirkan G12K ini? Sebab daripada usrah itu kita mampu mentarbiah ahli-ahli ini bukan sahaja dalam sesuatu bidang, tapi dalam pelbagai aspek bidang kehidupan. Jadi kita saling melengkapi antara satu sama lain. Mungkin dia lebih bagus dalam bidang pidato, tapi dari sudut pengurusan jamuan makannya mungkin orang lain. Jadi ada kita kata keseimbangan dalam melahirkan anak-anak ahli usrah kita ni dalam buat gerak kerja Islam. Okay, seterusnya peranan juga bagi Nakibat Akifi untuk sentiasa peka dan responsif terhadap isu semasa daripada peringkat nasional dan antarabangsa. Ini kerana sebab di dalam setiap usrah yang kita jalankan ada satu elemen yang kita tak dapat tinggalkan, iaitu elemen apabila kita membincangkan hal isu-isu semasa dalam usrah. Jadi benda ini penting kerana anak usrah yang mengambil tahu perkara sekeliling dia, apa yang berlaku, tidak akan menjadikan diri mereka ini orang yang bersifat individualistik, menghilangkan perasaan ananiahnya. Sebab apa? Sebab kita hidup bermasyarakat, perlu mengambil tahu jiran sebelahnya, bukanlah seolah-olah kita menjaga tepikan orang, tak, bukan begitu. Tapi perlu peka dan sentiasa responsif terhadap isu-isu semasa supaya kita dapat memberi bantuan jika diperlukan dan membantu dari sudut bukan sahaja daripada sudut keperluan kebajikan yang berbentuk wang ringgit, bahkan juga keperluan emosi. Kan, sebab kadang-kadang bila kita lihat pada situasi semasa apabila selepas pasca COVID itu, pasca pandemik itu, kita dapati bahawa selain pada masalah penyakit-penyakit yang tidak serangkai, masalah mental juga merupakan satu perkara yang menjadi isu dalam kalangan masyarakat kita. Jadi sebagai peranan kita, sebagai tanggungjawab kita sebagai seorang nakibat ini, perlu memastikan anak-anak usrah kita ni sentiasa peka dan responsif supaya tahu isu-isu sama ada di peringkat nasional, isu-isu semasa dan juga antarabangsa. Seterusnya, saya teruskan pas kepada Putri untuk melanjutkan perbicaraan kita pada topik kita pada hari ini. Okey, baik. Terima kasih kepada Kak Atika dan Kak Umi. InsyaAllah poin seterusnya ialah peranan dan tanggungjawab Nakibat Akifi dalam melahirkan J12K dalam kalangan Aisyah ialah yang pertama yang ke-6 ialah menghayati roh amal Islam. Seperti mana yang kita tahu, usrah ni jadi satu benchmark supaya menjadi satu rujukan kepada anak-anak usrah untuk mendapat cara panduan hidup Islam yang sebenarnya, kan. Maknanya Nakibah ni berperanan untuk menghidupkan, untuk memberitahu atau memberi panduan kepada anak usrah untuk menghayati roh amal Islam yang sebenar-benarnya. Maknanya
tak semestinya bila masuk usrah baru nak buat benda ni. Maknanya kita didik anak-anak, seorang nakibah ni perlu didik anak-anak usrah dia untuk menghayati, untuk menjadikan cara hidup Islam tu dalam kehidupan mereka. Dan dalam masa yang sama menerapkan amalan-amalan seperti qiyamulai, puasa, sunat, apa semua tu dalam hidup mereka. Bukan hanya sekadar untuk memenuhi mutaba'ah amal saja. Maknanya atas keterpaksaan, tapi nakibah ni perlu mendidiklah, memupuk anak-anak usrah dia untuk mengamalkan mengamalkan cara hidup Islam dalam kehidupan mereka. Maknanya menghayati roh amal Islami tu. Menghayati roh amal Islami ni maksud dia menggalakkan, memahamkan anak usrah tentang pentingnya hidup berjemaah. Kita ni Islam ni dia takkan boleh hidup kalau dia berseorangan. Perlunya kepada jemaah. Jadinya daripada usrah lah, daripada kakak nakibah lah, daripada nakibah lah, anak-anak usrah ni perlu dipupuk dan difahami kenapa perlu masuk jemaah, kenapa perlu duduk dalam jemaah, insya-Allah kan. Dan seterusnya, poin seterusnya ialah seorang nakibah juga perlu menjadi qudwah hasanah kepada ahli usrah. Maknanya menjadi contoh yang terbaik, kepada anak-anak usrahnya. Maknanya seorang nakibah itulah yang perlu memulakan sesuatu untuk anak-anak usrah dia ikut. Contoh kita nak menggalakkan seorang nakibah tu nak menggalakkan anak-anak usrah dia aktif dalam jemaah. Jadinya seorang nakibah tu perlu ada figure dalam jemaah untuk nak meyakinkan untuk anak usrah ni sikoh dengan nakibah dia untuk yakinlah untuk masuk dalam jemaah kan. Seorang nakibah mesti menunjukkan kesungguhan di dalam satu kerja jemaah supaya ia menjadi contoh kepada anak usrahnya. Contoh menghadiri mesyuarat, menghadiri program jemaah. Maknanya kita bagi tahu betapa seronoknya duduk dalam bergerak kerja dalam jemaah ni untuk kita memberi keyakinan kepada anak-anak usrah kita. Contoh macam dalam usrah juga boleh buat qiyamulai, mingguan ke apa ke kan. Macam nak menghidupkan amalan-amalan. Maknanya nak menggalakkan menjadi satu tanda aras lah kepada anak usrah untuk memulakan sesuatu benda tu. Maknanya seorang nakibah ni perlu guide anak usrah. Jom kita pergi program ni, seronok pergi program ni apa semua kan. Maknanya guide sampai anak usrah ni boleh pergi, boleh yakin dan insya-Allah tu. Maknanya seorang nakibah ni tak boleh tinggal anak usrah dia. Maknanya bagi pengisian je. Perlu kepada praktikal. Menjadi qudwah hasanah, menjadi contoh yang terbaik, menjadi seorang idola kepada anak-anak usrahnya supaya apa? Supaya mereka ni jadi kuat. Maknanya seorang nakibah ni perlu jadi penguat kepada anak-anak usrah untuk terus kuat dalam jemaah, insya-Allah. Dan poin yang seterusnya ialah memenuhi segala aspek tarbiyah dalam aktiviti usrah. Maknanya nakibah berkewajipan menyalurkan ilmu dan mendidik anggota usrah dalam bidang agama dan fikrah jemaah. Sebab apa? Sebab seorang nakibah ni perlu memahamkan anak usrahnya kenapa kita perlu masuk jemaah. Sebab apa? Sebab dalam jemaah ni dia ada beberapa benda yang kita memang tak boleh tolak benda tu. Yang pertama ialah dalam jemaah PAS ni kita ada proses pertarbiahan yang berterusan. Maknanya dari muda sampailah tua kita memang akan masuk usrah. Memang akan masuk usrah. Maknanya kita ada proses pertarbiahan yang berterusan. Dan kita seorang ahli PAS ni sentiasa dekat dengan majlis ilmu. Maknanya benda-benda tu yang kita kena tekankan kepada anak-anak usrah, apa yang mereka akan dapat bila mereka duduk dalam usrah, bila mereka duduk dalam PAS. Maknanya bila kita duduk dalam PAS ni bukan untuk diri kita saja. Bukan untuk jemaah pun, tapi sebenarnya kelebihan tu semuanya pada diri kita. Dan dalam jemaah PAS juga dia mempunyai tanzim yang tersusun yang nak menunjukkan bahawa jemaah PAS ni satu jemaah yang sangat kuat, jemaah yang lama, jemaah yang insya-Allah kan, insya-Allah jemaah yang betul. Dan dalam usrah juga kita mestilah seorang nakibah tu perlu melakukan sesi tazkiyatun nas, iaitu muhasabah lah. Muhasabah tentang amalan, tentang taklifan untuk menghidupkan dan menggalakkan anak-anak usrah ni melakukan amalan-amalan yang diterapkan, amalan-amalan khusus dan seterusnya insya-Allah dapat melahirkan ahli J12K insya-Allah di kalangan ahli usrah. Okay. Seterusnya saya serahkan kepada Kak Umi.
Alhamdulillah, kita itu sebanyak kita ada 9 poin untuk bagaimana seorang nakibat ini bagaimana usaha-usaha seorang nakibat ni dalam melahirkan J12K dalam kalangan ahli usrah. Sebagai penutupnya, kesimpulannya, perjalanan usrah ini mesti mengikut metod yang sebenar dan yang sebenar yang akan berjaya melahirkan mereka yang unggul dari segi peribadi dan agresif dalam melaksanakan kerja-kerja jemaah. Dan pelaksanaan usrah yang berkesan banyak bergantung kepada kehebatan nakibat yang mengendalikan usrah, kerana ia adalah tunjang kepada pelaksanaan usrah. Kalau kata nakib atau nakibah itu sendiri yang tidak bagi komitmen yang baik, buat usrah pun ikut dan tiada persiapan dan sebagainya, maka usrahnya, ahli usrahnya pun nanti hasilnya pun tidaklah sehebat yang disangka. Okay. Sekiranya pelaksanaan tidak tepat seperti yang dikehendaki oleh usrah, ia tidak akan dapat memberi apa-apa kesan yang baik untuk peribadinya dan juga jemaah. Jadi sebagai seorang nakibat, mesti berusaha bersungguh-sungguh dan untuk membawa usrah tu sehingga hasilnya anak-anak usrah ni menjadi J tersenarai dalam sebagai J12K. Wallahualam. Itu saja daripada kami. Saya serahkan kepada setakat itu saja slide kami pada hari ini. Wallahualam. Wah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.